بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita menyebutkan qaul Al-Hasanul Basri rahimahullah, qurra'ul Quran thalathatu asnaf. Pembaca Al-Quran, al-qurra Al-Quran ini ada tiga jenis. Sinfun takhadhuhu bida'atan ya'kuluna bihi. Jenis yang pertama ni yang menjadikan Al-Quran bida'ah, barang untuk jual beli. Bida'ah ya'kuluna bihi, yang dia makan dengannya. Wasinfun, yang kedua, aqamu hurufahu wa dayya'u hududah. Jenis yang kedua ataupun kumpulan yang kedua adalah golongan yang aqamu hurufahu, mementingkan huruf-hurufnya sahaja. Wa dayya'u hududahu, tapi tidak mementingkan hududnya, hadnya ataupun apa yang dikehendaki daripada Al-Quran. Dan itu kata beliau, la katharahumullah, mudah-mudahan Allah tidak memperbanyakkan golongan yang seperti ini. Dan golongan yang ketiga iaitu sinfun amadu ila dawa'il Quran, iaitu golongan yang menjadikan ataupun yang menuju kepada dawa'ul Quran, penawar Al-Quran. Fawada'uhu ala da'i qulubihim, yang mereka menjadikan Al-Quran itu untuk merawat penyakit-penyakit hati jantung mereka. Farakadu bihi fi maharibihim, dan orang-orang yang seumpama ini adalah ulaika alladhina yasqillahu bihimul ghaith, iaitu orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka ini al-ghais, hujan, itu rezeki. Wa yansuruna bihim 'alal a'da, dan Allah akan menjadikan golongan ini dibantu untuk memerangi musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu golongan yang menjadikan Al-Quran itu yang sepatutnya, bukan untuk hanya semata-mata nak dijadikan Al-Quran sebagai dia nak cari makan. Dan bukan kepada golongan yang kedua hanya mementingkan hurufnya, makhrajnya, taranumnya, lagu-lagunya, tetapi dayya'u hududah, iaitu tetapi tidak mengambil manfaat, tidak tadabbur kepada isi kandungan Al-Quran yang akan menjadi penawar kepada hati jantung mereka. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim apabila dia menyatakan bahawasanya apakah ilmu yang kita nak daripada Al-Quran. Kata beliau, wal ilmu aqsamun thalath, dan ilmu yang dikehendaki ini tiga jenis. Ma laha min rabi'in wal haqqi dhu tibyan, dan tidak ada yang keempatnya. Ilmu bi awsafil ilahi wa fi'lih. Pertama, ilmu yang kita nak daripada Al-Quran adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah dan juga perbuatan-perbuatan Allah, iaitu ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya dan perbuatan Allah. Wa kadzalikal asma'u lirrahman, dan begitu juga ilmu yang kita nak daripada Al-Quran ini adalah asma' lirrahman, nama-nama bagi Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla. Berikutnya wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu, yang berikutnya adalah perintah dan larangan. Al-amru wan nahyu, perintah dan larangan yang menjadi agamanya. Itu ilmu yang pertama adalah ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah daripada sifatnya dan perbuatan Allah dan nama-namanya. Dan berikutnya al-amru wan nahyu, yang kita nak daripada Al-Quran adalah amar dan nahi,
iaitu perintah Allah apa dia dan larangan Allah apa dia. Dan itulah agamanya. Wa jazaohu yaumal ma'ad ats-tsani, dan juga wa jazaohu, dan juga balasan pada hari yaumal ma'ad, pada hari pada kita dibangkitkan pada hari akhirat besok. Ilmu itu yang kita nak, ilmu yang membawa kita untuk kita boleh berhadapan di hadapan Allah ataupun pada hari akhirat besok. Kemana akhirnya yang kita nak pergi ni? Syurga Allah. Jadi itu ilmu yang kita nak. Wal kullu fil qur'ani was sunani allati ja'at 'anil mab'uts bil Qur'an. Dan itulah dia keseluruhan yang kita ambil daripada Al-Quran dan sunnah allati ja'at 'anil mab'uts bil Qur'an, yang datangnya daripada orang yang diutuskan kepadanya Al-Quran. So ini yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, iaitu ilmu yang kita nak daripada Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dan maksud tadabbur adalah memahami isi kandungan Al-Quran. Dan bila kita memahami isi kandungan Al-Quran, apa dia ilmunya? Hak yang disebutkan tadi. Apa ilmu Quran yang kita nak? Yang kita baca Al-Quran bukan sekadar nak berlagu-lagu saja, ataupun bukan sekadar nak terror bertaranum masuk pertandingan musabaqah Al-Quran. Tetapi yang kita nak daripada Al-Quran adalah petunjuk, hidayah Allah. Dan yang dimaksudkan ilmu yang kita nak itu ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Berikutnya ilmu tentang agama Allah, iaitu perintah dan larangan Allah. Dan juga iaitu ilmu-ilmu yang membawa kita untuk kita boleh berhadapan pada hari akhirat besok, yang akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mesti tadabbur, iaitu mesti memahami isi kandungan Al-Quran. Dan kita nak Al-Quran yang ada pada tangan kita ini bukan hanya sekadar membacanya, tetapi mesti memahaminya. Dan apabila kita tadabbur, memahami Al-Quran, maka dengan itu dia membawa kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan bukan hanya semata-mata seperti golongan yang pertama dan golongan yang kedua yang disebut oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Quran itu menghidupkan jantung, kama yuhyil ma'il ard, sebagaimana ayat yang juga telah kita bacakan pada minggu yang lalu. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyil ard, Allah menghidupkan bumi ini setelah daripada mautiha, setelah daripada bumi ini mati, kering kuntang, Allah turunkan hujan. Dan Allah menghidupkan daripada hujan itu bumi, dan akhirnya tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan daripadanya. Qad bayyana lakumul ayat, dan telah kami jelaskan kepada kamu al-ayat, tanda-tanda. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu itu berakal, mudah-mudahan kamu berfikir. Maka Allah kata, Allah yuhyil arda, Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya ataupun setelah mati kering kontangnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita berfikir. Begitu juga begitu juga ayat Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi hati-hati orang yang beriman ini nak khusyuk kepada zikir Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa-apa yang diturunkan daripada kebenaran daripada Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, jangan jadi sebagaimana golongan yang telah diberikan kepada mereka Al-Kitab. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum, ada saja kitab pada mereka tetapi tidak memberi hidayah. Ada saja kitab kepada mereka tapi tidak membawa mereka kepada jalan Allah, tidak membawa mereka mengenal Allah, tidak membawa mereka mengenal agama Allah, dan tidak membawa mereka mengenal nabinya. Maka begitu juga yang dipesan oleh Allah, jangan jadi seperti pokok Yahudi, jangan jadi seperti pokok Kristian yang sebelumnya telah diberikan kitab, tapi mereka itu ada saja lama kitab pada tangan mereka, tetapi faqasat qulubuhum, tetapi hati mereka tidak lembut, bahkan menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di kalangan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik
Maksudnya orang yang tidak melaksanakan apa yang patut tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salaf menjadikan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mereka mentadabburnya pada waktu malam itu lebih banyak daripada waktu siangnya. Dalam bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran turunnya pada malam Al-Qadar. Hari ini kita cuti nuzulul Quran 17 Ramadan. Tapi kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Bila malam Al-Qadar? Semua orang jawab 10 malam akhir. Kan? 10 malam akhir. Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadri, carilah malam Al-Qadar pada 10 malam yang akhir. Bila nak cuti 17 Ramadan. Mana datang 17? Sebab dia ambil daripada Ibn Ishaq, ambil daripada Al-Waqidi, yang merilitkan ataupun yang mengaitkan ayat dalam Perang Badar. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, Hari Al-Furqan, hari pembeza antara yang hak dan yang batil. Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana dua puak bertemu, itu Islam dan orang kafir bertemu dalam Perang Badar. Perang Badar adalah 17 Ramadan. Maka dengan dikata Yaumal Furqan, hari Al-Qadar, hari Perang Badar itu adalah Yaumul Furqan, hari Al-Furqan. Maka masyhur daripadanya itu 17 Ramadan adalah nuzulul Quran. Dan itu tak tepat. Dan kita membacanya yang lebih tepat inna anzalnahu fi lailatul qadri, 10 malam yang akhir. Dan 10 malam yang akhir itu tak tahu lebih dah. Yang banyaknya juga di kalangan pandangan para ulama 27 dah. 27. Tapi boleh jadi sebelum, boleh jadi selepas dan sebagainya. Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Jadi waktu malam, signifikannya waktu malam, turun pada malam Al-Qadar. Jadi antara kunci tadabbur Al-Quran adalah an takuna al-qira'ata fil lail, iaitu menjadikan bacaan Quran kita ini pada waktu malam. Innal laila wa khasatan waktu sahar, iaitu pada waktu malam, khususnya waktu sahur. Waktu sahar, waktu sahar adalah sepertiga akhir malam. Waktu suhur sepertiga akhir malam. Dekat nak habis waktu dah, waktu malam tu dah nak habis dah. Yang kita duk makan sahur tu, wa bil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Allah sebut tentang waktu sahur. Jadi waktu sahur adalah di akhir malam, dan itu adalah waktu afdal. Min afdalil awqati litadhakkur, adalah waktu yang paling afdal untuk kita tadhakkur, berfikir. Fazakiratu takunu fi a'la mustawa bisababil hudu' was safa. Dan juga pada waktu sahur tengah malam ni, sahur sepertiga akhir malam ini, maka dia suruh baca kita Quran ataupun fokus pada waktu malam ini untuk Al-Quran, disebabkan al-hudu' was safa, disebabkan ketenangan malam dan kemurniannya, as-safa. Wa bisababi barakatil waqt haitsu nuzulil ilahi, dan juga disebabkan keberkatan waktu di mana turunnya ilahi, turunnya Allah pada malam, setiap malam, iaitu pada sulusil akhir, iaitu sepertiga akhir malam. Allah Ta'ala turun. Wa fataha abwabus sama, dan dibuka padanya pintu-pintu langit. Fa ayyu amrin turidu tathbitahu fi dhakirati bihaisu tatadhakkarahu khilal an-nahar faqum bimuraja'atihi fi hadzal waqt. Maka itu time yang kalau kita nak ingat something ke, nak hafal sesuatu ke, adalah waktu suhur, waktu tengah malam. Itu waktu terbaik untuk hafal Quran. Itu waktu terbaik nak baca Al-Quran. Itu waktu terbaik nak tadabbur Al-Quran, iaitu untuk muraja'ah. Wa qad istafada min hadha ahlu dunya min ahli siyasati wal iqtisad wa khasatal gharb. Dan begitu juga banyak di kalangan orang-orang cerdik pandai ahli kat dunia ni, ahli politik ke, ahli iktisad ke kata dia,
dan juga khususnya orang-orang barat. Depa duk rebut waktu ni, yang kita tidak. Orang Islam tidak. Hak yang rebut waktu ni orang kafir, orang barat dan sebagainya. Dan itu jadi terbalik. Semuanya terbalik belaka dah. Wa mimma yadullu ala kaunil qira'ati fi laili ahadu mafatih at-tadabbur, dan salah satu yang menjadikan pada waktu malam itu adalah kunci kepada tadabbur Al-Quran. Allah kata wa minal laili fatahajjat bihi, dan di antara dan daripada malam, wa minal laili, dan daripada sebahagian malam, fatahajjat bihi nafilatan, tahajjudlah, nafilatan, sunat, salat sunat, laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat 79. Allah Ta'ala juga kata, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'a, sesungguhnya keheningan malam itu ashaddu wat'an, sangat-sangat tenang, sangat-sangat tenang. Wa aqwamu qila, dan kesannya sangat-sangat dirasai, dan kesan untuk kita membaca tadabbur pada waktu ini. Wa yaqulu Ibnu Hajar an mudarasati Jibril alaihi salam li Rasulillah fi kulli lailatin min Ramadan. Kata al-Imam Ibnu Hajar, tengok, Jibril datang kepada Rasulullah mudarasati al-Quran, untuk tadarus al-Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada waktu malam. Pada waktu malam, fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam daripada Ramadan. Wal maqsudu min at-tilawati al-hudur wal fahm, dan yang kita nakkan daripada tilawah kita itu, iaitu tilawah al-Quran itu, adalah al-hudur wal fahm. Hudur, bila kita baca itu hudur, hati kita ni hadir, dan faham apa yang kita baca. Li'anna al-laila, kerana waktu malam itu, midhannatu dhalika, iaitu memang tempatnya, tempat yang sesuai, dan memang tempat untuk kita faham Al-Quran pun, atau waktu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk kita tadabbur dan lebih memahami Al-Quran. Kerana pada waktu siangnya itu disibukkan dengan pekerjaan, waktu siang disibukkan dengan macam-macam urusan, maka waktu malam itulah adalah waktu yang terbaik untuk kita membaca dan kita mentadabburil Al-Quran. وقال الحسن ابن علي رضي الله عنهما إن من كان قبلكم, kata Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, inna man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, ra'ul Quran, melihat Al-Quran itu, rasaila min rabbihim, seolah-olahnya surat daripada Tuhan mereka, fakanu yatadabbarunaha bil-lail, oleh kerana ianya surat daripada kekasih, maka waktu malam lah nak feeling, malam lah kita nak tadabbur tu. Dapat surat daripada awet, zaman sekarang dah tak ada surat WhatsApp dan sebagainya, mereka baca pada waktu malam. Itu Al-Quran, itu surat daripada Allah, kekasih kan, maka dibaca pada waktu malam untuk ditadabbur. Wa yatafaqadunaha fin nahar, daripada siang harinya. Wa syahidu qawluhu yatadabbarunaha bil-lail, dan dia nak ambil perkataan Al-Hasan ibn Ali, yatadabbarunaha bil-lail, iaitu mereka melihat Al-Quran itu surat daripada Allah, maka waktu malam lah mereka nak tadabbur apa benda yang Allah nak sampaikan. Malam tengok, baca betul-betul apa yang Allah nak daripada kita sebenarnya, maka baca pada waktu malam. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, awwalu ma yanqusu minal ibadati, benda pertama yang akan kurang daripada ibadat seseorang itu adalah at-tahajjud bil-lail, tahajud pada waktu malam. Wa raf'us saut fiha bil qiraah, dan mengangkat suara untuk bacaannya pada waktu malam. Itu baca Quran, baca kuat-kuat malam-malam. Malam-malam baca kuat-kuat, tapi tak payahlah baca guna mikrofon, jangan baca ikut corong masjid. Qala Syekh Atiyah Salim rahimahullah hakiyan an shaykhihi Asy-Syanqiti, wa qad sami'tu Syekh yaqul la yathbutu al-Quran fi as-sadr wa la yusahhilu hifdhuhu wa yuyassiru fahmuhu illa al-qiyam bihi fi jawfi al-lail.
Berkata Asy-Syanqiti, iaitu kata Syekh Atiyah Salim menceritakan daripada Syekhnya Syekh Syanqiti, katanya, aku mendengar Syekh kata, tidak akan sabit ataupun tidak akan subut, tak akan tetap Al-Quran itu di dalam dada, dan tidak akan mudah untuk menghafaznya dan tidak memudahkan untuk memahaminya, illa al-qiyamu bihi, melainkan dia membacanya fi jawfil lail, pada waktu tengah malam, pada waktu tengah malam. Dan juga kata al-Imam an-Nawawi, yanbaghi lil mar'i an yakuna i'tina'uhu bi qira'ati al-Qur'an fi al-lail akthar. Kata al-Imam an-Nawawi rahimahullah, yanbaghi, sepatutnya seseorang itu, an yakuna i'tina'uhu, menjadikan dia fokus dengan membaca Al-Quran, iaitu pada waktu malam banyak sekali. Pada waktu malam banyak kan? Malam baca banyak. Kerana siang dia susah. Wa fi salatil laili akthar, dan salat malam banyak. Wa al-ahadith wal asaru fi hadha kathiratun, dan asar dan hadis dalam masalah ini banyak sekali. Wa innama rajjahtu salatul laili wa qira'ati likauniha ajma'u lil qalb, dan dia kata bahawasanya salat malam dan membacanya itu pada waktu malam ajma'u lil qalb. Ajma'u lil qalb maksudnya lebih fokus, lebih kita tadabbur, lebih faham Al-Quran. Wa ab'adu anisyagilat, dan kita dijauhkan daripada hiruk pikuk waktu siang, daripada pekerjaan, daripada duduk sibuk-sibuk pada siang harinya. Maka waktu malam itu kita bebas daripadanya. Maka bila waktu malam, itulah time yang terbaik untuk kita bangkit, berdoa ke Allah, time kita nak bersujud kepada Allah, time kita nak membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran, dan time kita nak menghafaz Al-Quran. Samalah orang nak exam ke apa ke, baca waktu siang pagi tu lah, ataupun tengah-tengah pagi, ataupun waktu pagi, waktu malam, awal malam, ataupun awal pagi. Itu adalah time yang terbaik untuk kita tadabbur Al-Quran. Bukan bermakna siang tak boleh, tetapi siang itu biasanya kita terganggu dengan pekerjaan, terganggu dengan macam-macam siang hari ni. Nak fokus baca Quran dah, nak kena buat ini, nak kena buat itu, nak kena buat ini. Siang pergi kerja, balik pula nak sediakan makanan buka puasa, bila nak bacanya dah? Kacau. Maka jadikan dia pada waktu malam. Maka itu adalah kunci tadabbur Al-Quran, kunci untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran, dan juga kunci untuk kita kalau pada waktu malam itu nak bacanya dan baca terjemahan pada waktu malam, dia lebih fokus. Dan bila dia lebih fokus, sebenarnya lebih senang nak faham Al-Quran daripada waktu siangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran ini rabi'a qalbi atau qulubina, menjadi penenang hati kita ni, ataupun menjadi penawar mata hati kita ni. Dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi petunjuk kita ke jalan yang sebenar, itu jalan yang membawa kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Doa ke Allah supaya Al-Quran ni kita tak letak di belakang kita, ataupun menjadikan supaya Al-Quran tidak menjadi hujjah atas kita, tapi Al-Quran menjadi hujjah untuk kita pada hari akhirat besok, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.